Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bahagia Tuan Imam, khususnya sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita mengucapkan ataupun memanjatkan selawat kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di dalam kesempatan ruang lingkup masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita berjaya untuk mengerahkan tenaga kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mungkin remaja yang sebaya dan seusia dengan kita sekarang ini, ataupun kalau bukan remaja, retua yang ada di luar sana. Mungkin mereka ini masih lagi belum bangun tidur ataupun masih lagi lalai daripada melakukan perintah Allah. Maka alhamdulillah kita di sini tunduk dan sujud kepada Allah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini marilah sama-sama kita mengulangi kembali dan juga mengingati tentang kelebihan kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah banyak dengar bulan Rabiul Awal tentang kelebihan Nabi, tentang kelahiran Nabi, tentang apakah rahmat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada di kaca televisyen, sama ada di TV Al-Hijrah, TV 9, radio Aikim, radio apa sahaja yang kita dengar. Masing-masing bulan Rabiul Awal berkejar-kejaran memberikan program-program untuk kita menginsafi tentang Nabi SAW. Dari segi satu aspek yang saya nak sentuh pada pagi ini ialah dengan hadirnya Nabi, apa kelebihan kita? Dengan hadirnya Rasulullah SAW, apakah ya Allah Subhanahu wa taala bagi rahmat kepada mereka yang digelar sebagai umat Nabi, umat Rasulullah SAW, ataupun kita boleh sebut kerana-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad, bukan kerana siapa-siapa, tetapi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat, secara ringkasnya saya boleh sebutkan di sini, di antara khasais hazihil ummah ataupun di antara khususiat, pengkhususan ataupun kelebihan yang hanya diberikan kepada umat ini adalah, itulah umat ini bila mana Rasulullah SAW diutuskan sebagai Rasul yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi Muhammad aqallul umami amalan wa aksaruha sawaban. Umat yang sedikit sahaja amalannya, akan tapi banyak pula dia punya sawaban, pahala dan ganjaran. Itu kelebihan umat Nabi SAW. Sedikit amalan, banyak ganjaran. Tidak diberikan kepada umat yang lain. Umat lain, mereka umurnya panjang-panjang, kita juga umur pendek-pendek. Kita umur antara 60 hingga 70. Kalau 70 lebih tu mungkin ekstra sahaja. Akan tetapi kita ini walaupun sedikit kita punya umur, ataupun mungkin kita punya tubuh badan pun pendek sahaja, akan tapi kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran pahala yang banyak, berbeza dengan umat yang terdahulu. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu hasanah Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan 10, ganda 10. Itu pun kalau kita niat dapat dah 1, ganda 10. Dah buat amalan, dapat pula pahala, kemudian ganda 10. Kalau buat jahat, niat nak buat jahat, tak tulis apa lagi. Kalau dah buat baru tulis 1, tak ganda apa-apa. Tengok hebatnya diberikan kepada umat Nabi SAW. Kalau umat dahulu tak dapat macam ni. Mereka umur panjang-panjang. Ulama sebut mereka buat satu kebaikan akan dibalas seperti itu sahaja. Ganjaran 1 sahaja, al-hasanah sahaja diberikan kepada umat yang terdahulu. Jadi berbalailah, walaupun umur kita pendek, akan tetapi kita boleh mengatasi umat terdahulu di dalam beramalan, di dalam melakukan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pahala yang cukup banyak. Kalau kita fikir logiklah, Lailatul Qadar pun jadi Lailatul Qadar lebih baik khairum min alfi syahr.
Bulan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar yang ada pada bulan Ramadan lebih baik pada 1000 bulan. Kalau dibahagikan dengan 12 bulan, maksud kita ada lebih kurang 83 tahun lebih. Muslimin dan muslimat. Kalau kita kira yang lebih tu kira sendirilah. 83 tahun lebih tu beberapa bulan lah. 1000 bulan tu. Contoh kalau tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan selama hidup ni, contoh umur saya 40 tahun. Umur saya 40 tahun walaupun muka 15. Contoh lah. Kalaulah kita dah dapat 5 kali Lailatul Qadar. 5 kali 83 kali 5 apa? 400 lebih lah, 400 lebih lah. Lebih tu payah nak kira kan. 80 tahun je. 80 kali 5 berapa? 400 tahun lebih. Maksudnya 400 tahun lebih, walaupun umur tuan-tuan bawah hanya sekadar 80 ataupun 70, tapi tuan-tuan dah seolah-olah beramal dengan 400 tahun lebih. Umat dahulu hidup beratus-ratus tahun, tapi tidak ada malam yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Tu kalau dapat 5, kalau dapat 10, kalau dapat 20, kalau dapat 70, kira sendirilah. Tapi kita ni mungkin masih muda-muda lagi. Kita baru nak kenal Lailatul Qadar pun mungkin sekali dua baru dapat. Mudah-mudahan insya-Allah. Sebab itulah kita ini kena banyak mengambil peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sedikit amalan akan tapi banyak dia punya ganjaran. Yang kedua, apa yang telah disebutkan oleh para alim ulama tentang kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah dia al-akmal fi tasyri', syariat yang paling sempurna, syariat yang paling tidak ada cacat celanya. Itulah pada syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Bila mana Rasulullah SAW diturunkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan agamanya di atas Rasulullah SAW. Bermaksud kita ini beramal di atas agama yang sempurna. Bila kita beramal di atas agama yang sempurna, sudah tentu kita ada kelebihan berbanding dengan umat dahulu. Kita beramal dengan sempurna, sudah tentu kita ada kelebihan berbanding dengan umat yang terdahulu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Allah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Jadi kita ini beramal di atas agama yang sempurna, sebab tu kita yang terbaik di dalam pensyariatan agama kita. Sebab itulah dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wat ta'min. Orang Yahudi ni dia tidak ada dengki apa dengan kamu, melainkan dia dengki ke atas kamu orang Islam ni dengan assalam wa ta'min. Umat dahulu tak ada salam dengan ta'min ni. Salam tu apa? Salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kita ucapan salam tu, ucapan salam. Cantiknya Islam, dia punya sampai nak berjumpa orang pun ada ucapan dia. Maksudnya memang sempurna dia punya pensyariatan agama. Kita nak bangun tidur ada ucapan dia. Kita nak pergi kerja, nak keluar rumah ada ucapan dia. Nak masuk kereta ada ucapan. Dah start enjin ada ucapan dia. Nak mula kerja ada ucapan dia. Semua itu menunjukkan kesempurnaan di dalam agama Islam, tasyri' ataupun syariat dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis tadi, orang Yahudi ni dengki pada umat Islam, itulah pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila berjumpa dengan orang, bila berjumpa dengan seseorang. Tapi kita hari ni kita terbaliklah, kita lebih berbangga dengan syariat orang lain. Bila contoh satu saya bagi tu. Contoh bila jawab telefon, apa kita sebut dahulu? Hello, hello. Kita tak sebut assalamualaikum, hello. Tu lain tu. Ada orang hello, assalamualaikum. Tak salah ni, bukan salah ni, kata kita nak kata benda kita tak alert lah, tak alert. Ataupun apa beza hello assalamualaikum dengan assalamualaikum hello? Ada beza tuan-tuan? Beza lah. Beza lah. Maksudnya kalaulah kita assalamualaikum hello tu, maksudnya kita seolah-olah kita ni ada perasaan kita ni bangga nak beramal dengan agama dulu, ambil agama kita dahulu. Tak salah kata hello, tak dosa pun. Akan tapi cuba kita praktikkan bagi salam, assalam qablal kalam. Bagi salam sebelum apa-apa ucapan. Lepas ni kalau orang sebut hello, jangan marah dia, tak ada masalah apa. Saya tak kata berdosa masuk neraka, tak. Tetapi saya nak sebutkan di sini bahawasanya salam itu adalah perkara yang sangat didengki oleh Yahudi kepada umat Islam. Lalu bila mana kita buat perkara yang bercanggah dengan Yahudi, itu adalah antara perkara yang dituntut di dalam agama. Maka supaya ini kita mungkin boleh ubah. Orang Telaga Biru ni lain sikit. Bila bagi jawab telefon assalamualaikum. Kalau nak lebih panjang assalamualaikum warahmatullahi, ataupun panjangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab tu jenuh jawab.
Buat panjang kena jawab lebih panjang. Assalamualaikum kena jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, waridwanu wa maghfiratuh. Betul ke? Kata balik. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waridwanu wa maghfiratuh, jawab apa? Panjang bagi salam. Itu jawab dia. Pergi pendek sudah. Contoh kan. Gurau je. Baik, jadi muslimin dan muslimat, itu yang pertama yang didengki oleh Yahudi. Yang kedua, amin, at-ta'min. At-ta'min. Jadi amin, perkataan amin tu orang Yahudi dengki kita, menunjukkan kesatuan kita waktu Fatihah. Tapi umat Melayu ni lemah longlai, gemalai. Tambah satu lagi, lemah longlai, gemalai. Dalam bab amin ni susah. Kalau pergi negara Arab, pergilah mana-mana sekalipun, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tak ada nak sabtah amin. Dah amin, kuat-kuat mereka. Kita ni malu. Kita ni malu sebab mungkin suara tak sedap ataupun apa saja. Kita ni malu nak amin. Imam doa pun payah nak amin. Payah nak amin kita. Macam mana Allah Taala nak makbul? Kita berdoa nampak statik macam tu saja. Paling kurang sebutlah dalam diri kita sendiri pun tak apa. Kalau malu nak sebut kuat amin, amin. Amin. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada kita. Ringkaskan cerita lagi, yang ketiga kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang dimudahkan, umat yang dimudahkan ke atasnya. Berbanding dengan umat terdahulu muslimin dan muslimat, umat dahulu payah dalam bab syariat pun jadilah. Dalam bab syariat mereka ini payah di dalam hendak beramal dengan agama, tetapi oleh kerana Muhammad, kita ini dijadikan umat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab solat contoh, dalam bab solat, umat dahulu mereka tak boleh sembahyang melainkan tempat yang dikhususkan untuk mereka beribadah kepada Allah. Disebutkan Yahudi akan hanya boleh ibadah di dalam bi'ah, ataupun orang Nasrani hanya boleh sembahyang dalam kanais, dalam tempat mereka ibadat itu sahaja. Maksudnya time masuk waktu sembahyang, maka kena pergi kat tempat tersebut. Tak boleh mereka buat ibadat kat rumah. Kita umat Nabi Muhammad ni buat mana-mana pun tak apa. Kat Telaga Biru boleh, dekat sebelah kamera boleh, kat sebelah tepi tandas tu pun boleh. Cuma kalau dengan syarat kita suci daripada najis lah. Kata Nabi, waju'alat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah Ta'ala jadikan seluruh bumi ini ataupun tanah ini sebagai masjid dan tempat kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berat dah umat dahulu, berat. Nak sembahyang kena keluar, nak sembahyang kena keluar. Contoh yang lain lagi, umat dahulu bila mana contoh bagi orang perempuan, kalaulah mereka didatangi darah ataupun datang bulan cuti oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi cuti, datang haid, mereka ini akan ditinggalkan oleh keluarga mereka, tak boleh duduk sekali, tu syariat mereka tu. Dan juga mereka tak boleh bercakap dengannya, dan juga mereka tak boleh makan sekali dengannya. Tapi itu syariat mereka. Tak boleh bercakap, tak boleh makan sekali, tinggal duduk rumah seorang-seorang. Anak-anak jom tidur hotel contoh. Tidur hotel mereka, tidur masjid ke contoh lah kan, wallahu a'lam. Tetapi itu yang telah diamalkan mereka. Contoh bab puasa, bab lain. Kita puasa menahan diri daripada makan dan minum. Tapi umat dahulu disebutkan dalam kitab-kitab syarah, mereka ini puasa, makan dan minum, dan juga tambah satu lagi, itulah berpuasa daripada perkataan. Tak boleh cakap je. Puasa juga tak boleh cakap, tak boleh cakap juga. Teruk. Memang berat mereka berpuasa. Tapi kita puasa mudah, tapi berapa ramai orang yang tak puasa. Berapa ramai orang yang tak puasa. Dalam bab lain lagi, dalam bab apa? Dalam bab cuci daripada najis. Suci daripada najis. Ulama sebut umat zaman dahulu, kalau contoh terkena pada pakaian mereka air kencing, al-baul, mereka tidak boleh dihilangkan melainkan mereka menggunting kawasan tersebut. Buang tu, kawasan baju yang kena najis tu buang. Berat kan tuan, berat, habis baju baru tak boleh pakai. Nak kena najis ni kena bagi baju yang buruk saja. Macam mana nak pakai baju buruk kan? Memang baju mereka compang-camping, cara nak suci macam tu saja. Kita ni, kita sama ada boleh guna air, kita boleh guna tanah, kita boleh guna benda-benda yang menyucikan benda yang lain. Maka itu adalah kelebihan daripada umat Nabi SAW. Umat zaman dahulu berat, yang saya sebutkan contoh-contoh. Cara mereka nak bertaubat, contoh orang yang syirik kepada Allah. Dalam kisah Nabi Musa AS, bila mana mereka menyembah lembu Samiri, apa kata Nabi Musa? Iz qala Musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ajl fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Cara kamu nak bertaubat ni, hendaklah kamu ini dibunuh, dihukum mati. Kenapa kamu mensyirikkan Allah, sembah patung lembu yang telah dibuat oleh Samiri, dikenal nama dia.
Tapi umat Islam murtad juga, tapi diberi peluang untuk istitabah, untuk mereka ini bertaubat kepada Allah. Akan tapi cara untuk taubat orang zaman dahulu bila syirik ni, bunuh terus. Itu cara taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Masya-Allah berat yang telah dijadikan kepada umat zaman dahulu. Mereka ini sangat berat di dalam beramal dengan agama. Sebab itulah alhamdulillah muslimin dan muslimat, sebagai penutupnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibangkitkan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita yang paling mulia, dan kita jugalah yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat yang mula-mula sekali akan dibangkitkan, kemudiannya umat yang lain. Dan kita juga walaupun umat yang terakhir, kita akan yang dimasukkan ke dalam syurga terlebih dahulu daripada umat-umat yang terdahulu. Masuk syurga, orang yang menapak syurga ni adalah umat Nabi Muhammad. First, mula-mula Rasulullah yang akan buka pintu syurga, akan masuk dahulu. Kemudiannya Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Kemudiannya orang pertama yang akan masuk adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama sebut Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang akan masuk dan melangkah ke dalam syurga setelah Nabi dan Rasul-Rasul yang lain masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Diikuti oleh Umar, diikuti oleh Osman, diikuti oleh Ali dan seluruhnya tabi'in, sahabat tabi'in, seluruhnya terbaik. Agak-agak kita nombor berapa tuan? Agak-agak kita berdahulu sahabat kan nombor berapa, wallahu alam. Yang bercakap depan ni pun tak pasti lagi nombor berapa. Tapi melalui dengan kelebihan umat Nabi itu, kita kena kejar supaya kita boleh masuk syurga lebih awal daripada mungkin orang daripada dahulu. Kita mungkin lebih awal daripada orang-orang zaman dahulu. Jadi umat-umat Nabi Adam, Nabi Nuh duk congok dulu lah. Honoklah umat Nabi Muhammad, dah lah mereka umat akhir zaman. Kita ni dah mati awal daripada mereka. Sekarang ni tengah menunggu dia tu. Menunggu bila nak kiamat lama bila nak kiamat. Akan tapi bila dah kiamat, kita pula dihisap dahulu, kita masuk syurga dahulu. Mereka tunggu lama. Tunggu lama. Kenapa? Kita ada kabel besar yang nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabel lah kan. Bila kabel ni, bila kita guna kabel Nabi Muhammad, syafaat Nabi itu, kita akan dapat banyak kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi muslimin dan muslimat, akhirlah itu saja untuk kita pada hari ini. Kita tahu kelebihan Nabi, kelebihan kita, maka jangan malas untuk kita beramal. Tugaran untuk diri saya dan juga muslimin dan muslimat sekarang, berbanggalah kita selaku umat Islam, dan jangan berbangga-bangga, tetapi berbangga dengan isyarat kita melakukan segala amalan dalam Islam itu dengan sepenuh hati kita, dan juga dengan mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu daripada Allah, kurang dan lemah itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kafar dan salam al-asr.